Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya para jamaah maghrib, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Marilah kita lagi dan lagi merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur pada kita. Dia beri peluang kepada saya dan tuan-tuan untuk kita menambah keimanan, keyakinan, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meyakini bahawa kehidupan dunia yang sangat sementara ini, kita ada lagi alam selepas dunia ini, iaitu alam akhirat yang maha panjang, yang maha dahsyat, yang hanya penyelesaian masalah-masalah di sana nanti ialah di dunia ini. Bukan nanti sampai sana baru kita selesaikan masalah di sana. Kalau di dunia ini masalah-masalah kita boleh selesaikan, ya, waktu itu juga ataupun sebentar lagi dengan bantuan ahli keluarga, kawan-kawan baik, ya, dengan bantuan pemerintah, dengan bantuan yang berhormat, dengan bantuan badan-badan kebajikan. Tetapi di akhirat besok, segala masalah kita hanya akan selesai ialah melalui amalan kita di dunia ini. Kesusahan-kesusahan di alam akhirat bersifat selama-lamanya. Kesenangan-kesenangan alam akhirat bersifat abadan abada, selama-lamanya. Jadi itulah yang keyakinan kita tanam dalam diri kita, supaya setiap hari saya dan tuan-tuan kita semua sentiasa bermotivasi untuk kita menambah, meningkatkan bekalan-bekalan di alam akhirat. Lebih-lebih lagi kita sekarang sudah berada di hampir pada pertengahan Syaban. Ya, ulama-ulama dahulu bila masuk saja bulan Syaban bermakna kita berada di ambang Ramadan. Maka orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah SWT sifatnya semakin dekat dengan Ramadan itu semakin gairah, tidak sabar untuk menanti bulan yang penuh dengan barakah tersebut. Bahkan antara mereka membuat persiapan yang begitu rapi. Ya, mereka bersihkan rumah, keliling rumah, bersihkan masjid, bersihkan surau, dihias surau-surau masjidnya, supaya nanti datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak tadi mereka begitu
sungguh bersemangat. Bukan kita datang Ramadan itu lemah semangat. Ya, itu iman anak-anak tadika. Kita yang sudah dewasa, sudah meniti usia-usia senja ni, sepatutnya semakin dekat dengan Ramadan tadi tidak sabar, ya Allah, bila nak datang Ramadan ni, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ya. Kerana nanti di bulan tu nanti kita semua sudah maklum, bulan yang begitu penuh dengan beribu-ribu rahmat keberkatan, penuh dengan ganjaran-ganjaran, penuh dengan pengampunan-pengampunan, penuh dengan jaminan-jaminan, sampai ya memberi minum makan orang yang berbuka puasa itu juga pahalanya penuh dapat pada kita dan diampunkan dosa kita. Bulan yang mana awalnya rahmat, pertengahnya pengampunan dan akhirnya isku minan nar. Ya, setiap hari kita semua mesti tidak sabar dan berazam sampai Ramadan ini saya akan berlumba-lumba untuk mencari kebajikan sebanyak yang mungkin, insya-Allah semua, ya. Jadi sesama kita berselawat pada malam ini. 38 ya. Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. 48 ya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Al-Azhar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina asja'in nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina asdaqi fillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adyamin nas riha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-a'azzi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-a'la sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-a'lami billah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina aksaril anbiya'i tab'a sallallahu alaihi wa ala nabina wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-aghram sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina akramin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Ya, sama akan datang 58. Baik tuan-tuan, kita sambung ya. Tajuk tempoh hari kategori cita-cita. Jadi orang mukmin ini ada cita-cita, ada harapan. Itu juga orang-orang yang tidak ada iman, ya, orang yang kufur pada Allah Taala, mereka juga ada cita-cita. Jadi hendaklah setiap kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, memperbetulkan cita-cita yang betul, supaya nanti akhirnya kehidupan kita nanti betul, dan akhirnya tempat tuju kita nanti di akhirat tempat yang betul, iaitu syurga Allah Taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cita-cita kita ini mesti selari sama dengan cita-cita siapa? Para anbiya, siddiqin, syuhada, solihin. Macam mana cita-cita kehidupan mereka? Kalau kita tanya pada hari ini, kalangan anak-anak muda, apa cita-cita kamu? Ya, pasti dan pasti mereka akan cakap, cita-cita saya ingin jadi engineer, cita-cita saya ingin menjadi angkasawan, ya, cita-cita saya ingin jadi pemain bola sepak, ya, cita-cita saya ingin menjadi penyanyi.
Ada pelajar saya tanya nak jadi penyanyi. Ya. Jadi tuan-tuan, itu dikata hanya cita-cita untuk kehidupan yang sementara. Sepatutnya orang mukmin ada cita-cita dia yang sebenar. Apakah tujuan Allah SWT hantar dia di muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kehidupan akhirat. Kita ni tuan-tuan dihantar oleh Allah. Kita ni dicampakkan di muka bumi ini, tujuannya adalah untuk akhirat. Ya. Bukan untuk kehidupan dunia, tidak. Sebab apa? Dunia ni tempat singgahan sahaja yang sangat sementara. Jadi orang yang bijak sana itu, cita-cita dia ialah di akhirat nanti, bukan kehidupan dunia sementara ini. Dunia sebagai keperluan saja, singgahan saja. Macam ya, saya beri contoh tempoh hari. Kalau di rumah kita itu ada tandas, tuan-tuan. Tandas itu sebagai tempat keperluan, bukan tempat kita nak duduk lama-lama dalam tandas. Walaupun tandas rumah seseorang itu dibuat daripada emas sekali, mangkuknya emas. Ya. Dia punya lantai pun daripada emas. Dia tak ada kata duduk dalam tandas tu lama, tidur, ya. Tidak. Sebab dia tahu tandas itu tempat untuk menunaikan qada hajat di sekejap je. Macam tu ya. Itu juga dunia ini tamsilan kita, bukan kata kehidupan yang sebenar. Matlamat kehidupan saya dan tuan semua tu di akhirat nanti bila kita balik jumpa Allah SWT. Kita ni hanya dihantar sebentar saja. Baik, kita sekarang masuk kepada kategori cita-cita yang kedua. Tempoh hari kita kategori cita-cita yang pertama, iaitu orang-orang yang dekat pada Allah, Nabi-Nabi, Siddiqin, para sahabat. Macam mana cita-cita mereka? Cita-cita mereka itu tuan-tuan, iaitu mereka sentiasa 24 jam membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Sebab mereka hati dah yakin bahawa mati itu akan datang, maka mereka 24 jam ingat Allah, ingat mati dan membuat persiapan untuk mati. Dan sebahagian mereka semua tidak sabar untuk mati menemui Allah SWT. Itu orang yang faham betul. Macam kita ni tak faham ni, nak lama duduk kat dunia ni, nak menongkak langit, jaga kesihatan tu betul-betul. Tak nak ada satu penyakit pun singgah. Sebab apa? Nak hidup lama. Tak puas je kat dunia ni. Ya. Walhal sama ada kita apa keadaan, sehat, sakit, kaya, miskin, perjanjian tu akan sampai, umur kita sampai, maka kita akan dijemput hijrah kepada alam akhirat. Yang kedua, kategori kedua iaitu orang yang bersifat pertengahan dari golongan orang-orang baik dan taat. Cita-cita mereka untuk terus hidup agak pendek. Tidak pernah lalai dari mengingati Allah Ta'ala. Tidak pernah lupa akan hari akhirat. Tiada sesuatu yang dapat mengalfakan dari bersedia untuk menghadapi maut. Tidak sepanjang masa bertunggu lumus untuk mengejar